Sememangnya pertemuan menentang Laos pada Rabu jadi peluang terbaik buat skuad muda negara menebus kehampaan dalam kejohanan AFF baru ketiga di Kemboja Februari lalu. Ia menyaksikan skuad bimbingan Meloni yang tidak diperkuatkan barisan pemain ampuh ketika itu tewas dua perlawanan kepada lawan dengan keputusan 1-2 dan 0-2. Namun Meloni enggan pemainnya terjerat dengan kegairahan untuk membalas dendam setelah berjaya membuka kempen Sukan C dengan nota kemenangan. Yeah, look, we won't be distracted by anything like that. We will stick to our principles and again approach the game in a positive manner and look to get a positive result. So we're looking at the big picture. Obviously, we don't want to get ahead of ourselves. We have to take it game by game and we respect the opposition. Yeah, look, we know Laos are a very good team. They've improved a lot also over the last couple of years with a new coach. So they gave us two very tough matches back in February. So we expect the same again. We've watched a little bit of their first game against Singapore. They were very good. They led 2-0. But definitely we expect a tough match from them. Bagi saya, player mereka sudah... Saya rasa Laos yang sekarang bukan lagi Laos yang dulu lah. Sebab kebanyakan player diorang sudah pun bermain di pentas yang tinggi. So saya rasa banyak pengalaman. Dan saya rasa skill individu diorang hampir sama dengan player-player kita. So saya rasa kita harus berhati-hati lah dengan... Terutama saya rasa kapten diorang nombor 17 tu. Okay, kenapa kapten orang? Saya rasa kapten diorang tu yang kebanyakannya buat game. Saya rasa banyak open play bermula daripada pergerakan kapten diorang. So saya rasa kita harus beri tumpuan lebih kepada kapten lah. Alright. Ambil kira perlawanan lawan Thailand, macam mana awak menilai prestasi pertahanan? Saya sejujurnya saya tak puas hati. Lebih-lebih lagi dalam separuh masa pertama. Mungkin game pertama disebabkan oleh game pertama dan kami baru untuk dapat feel ataupun dengan padang, dengan bola. So, second half, Alhamdulillah, getting better. So, saya rasa untuk game-game yang seterusnya, kita akan lagi improve daripada game-game lawan Thailand. Okey, dalam pada itu, jurulatih skuad bawah 23 tahun Laos, Michael Weiss tampak kibar bendera putih apabila menegaskan pasukannya tidak berpeluang untuk mengulangi kejayaan tundukan Malaysia. Ini susulan barisan pemain Laos dilanda masalah kepenatan menjelang pertemuan kedua-dua pasukan di Stadium Tian Trong pada Rabu. Pengakuan terbuka itu dibuat Weiss dalam sidang media selepas anak buahnya sekadar mengutip satu mata daripada dua perlawanan dan terbaru mereka tumpas 1-4 menentang Kemboja. Keputusan itu sememangnya tidak dijangka memandangkan Laos dianggap antara pencabar dalam kumpulan B berdasarkan pencapaian dalam kejohanan AFF bawah 23 tahun. Ia menyaksikan skuad bimbingan Perdana Menteri Jerman itu berjaya mara ke separuh akhir. If you see Malaysia and Vietnam and Indonesia where they are, how the resources they have, it's a different world. So I try to make them stronger with a more proactive style of football. And of course we want to reach the semi-final. If we can beat Malaysia, now in this moment I would say no because it's the third game in 5 days. But we will make changes and we will give our best, that's for sure. And then we'll see what happens. Okey, dan yang bersedia sekarang ini adalah wartawan Zulmizan Azam dan juga kameraman di sana Fatih. Hai Zul, boleh dengar clear? Okey. Hai Su, hai Dayang. Hello Zul. Okey Zul, tak sabar ni untuk game next game lawan Laos. Okey, bercakap tentang kekecewaan lalu dan line up terbaru yang kita ada ni. Ramai sebenarnya yang ni bukan saya ada dengan cerita tau. Memang ramai dekat Malaysia ni sekarang Zul yang mengharapkan kita akan menang lawan Laos. Jadi mungkin Zul boleh kongsikan macam mana perkara itu boleh didiskusikan dan mungkin sedikit perkembangan terkini lah Zul. Okey Su, sudah pasti apabila kita berjaya mengalahkan Thailand yang muncul sebagai pasukan paling banyak memenangi emas dalam acara bola sepak lelaki di pentas Sukan C, harapan tinggi letakkan kepada peminat. Dan bercakap mengenai peluang, sememangnya anak buah Brad Meloni ada dan berpeluang cerah untuk menewaskan Laos berdasarkan prestasi semasa, komitmen dalam dan luar padang. Mereka begitu bersemangat untuk mengharungi peranan kedua selepas berjaya merakam kemenangan pada perlawanan pertama. Dan sudah pasti itu mampu dilakukan dan saya sendiri percaya kita mampu untuk meraih kemenangan kedua berdepan Laos yang ketika ini seperti coach beliau mengatakan masalah kelesuan dan kepenatan menghantui mereka. Untuk rekod pasukan Laos beraksi 3 perlawanan ataupun 2
perlawanan dalam masa hampir dalam 5 hari. Jadi kelebihan ternyata memihak kepada skuad negara yang mendapat rehat pada perlawanan kedua dan akan beraksi pada perlawanan kedua selepas mendapat rehat beberapa hari. Jadi kelebihan mutlak memihak pasukan negara dan saya sendiri meramalkan kita mampu mengutip 3 mata penuh. Yakin tu, saya suka tu. Yakin. Okey, Zul. Kita pernah ada perbincangan ni, Zul. Before mereka berangkat ke Vietnam pun kita mengatakan bahawa kita question lah, kita mempertikaikan kemampuan pasukan Kendalian Berat Melon ini. Tapi sekarang ni ramai yang sudah pun berubah fikiran selepas melihat aksi mereka di sana. Untuk Zul, adakah Zul juga sebegitu? Juga merasakan bahawa mereka mempunyai peluang di sana, Zul? Okey, pada awal saya sudah mengatakan persiapan menjadi kunci utama kepada setiap kejayaan dan persiapan sebenarnya tidak memihak skuad muda negara. Tetapi apa yang ditampilkan oleh anak buah Berat Melon ni, apa yang ada dalam pasukan ini adalah kualiti. Kualiti pemain yang dibawa, yang mana rata-ratanya memiliki pengalaman dan juga aksi yang banyak di peringkat domestik dan juga mempunyai pengalaman luas bermain di luar negara seperti Luqman Hakim dan juga Harif Hayat. Jadi tidak hairan sebenarnya harapan itu bertukar daripada tidak diletakkan harapan untuk mencipta kemenangan ataupun mencipta kejayaan dan ia bertukar kepada kita mampu untuk mara jauh. Dan berdasarkan pemerhatian saya selepas kita mengalahkan Thailand, saya sendiri merasakan kita mampu mara ke peringkat separuh akhir. Cumanya aksi separuh akhir nanti masih terlalu awal untuk memperkatakan bagaimana laluan kita untuk mara ke final kerana penentuannya adalah siapa lawan kita dalam aksi di peringkat yang lebih tinggi itu nanti. Dan mungkin kalau Su ada tanya tadi, update terkini pasukan negara, saya baru saja selesai membawa ataupun mengikuti sesi latihan skuad negara pada sesi latihan kedua hari ini yang mana 3 pemain tidak menyertai latihan pasukan iaitu Hairi Hakim, Azam Azmi Murad dan juga Azrin Afiq sekaligus dijangka tidak beraksi bertemu Laos. Siapa yang akan menggantikan itu yang menimbulkan persoalan, tetapi berdasarkan pemerhatian saya tempat seperti Hairi Hakim sudah pasti akan diisi Safwan Mazlan di posisi pertahanan kiri dan pertahanan kanan Azam Azmi Murad yang dikeluarkan akibat concussion tempoh hari akan digantikan pemain seperti Quentin Cheng. Jadi itu perkembangan terkini skuad muda negara. Secara keseluruhannya semua berada dalam keadaan motivasi yang cukup tinggi untuk berdepan Laos. Alright, itu yang kita nak dengar, Zul. Betul. Zul, dia jarang-jarang dia serius macam ni. Bila dia serius, saya memang percaya lah. Kita percayalah. Nasib baik Zul ingat tak update tu sebab kita nampak yang apa tu jersey-jersey kuning kat belakang tu tengah training kan. Okey Zul, terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Sama-sama Su. Thank you, Zul, atas perkongsian itu. Okey, so tak sabarlah nak tengok Malaysia lawan Laos nanti. Confirm boleh menang ni, Su. Itu yang kata jumpa lagi esok tu, Zul. Sebab apa? Sebab esok ada pertemuan antara Laos juga Malaysia yang kita harapkan akan ada kemenangan. Tetapi anda semua kena stay tune dengan Astro Arena sebab kita akan bermula dengan perancangan seawal jam 7.30 lagi. So Nadia Arena awal tu kan, Dayang? Yes. Okey, dan kemudian sepak mula pada jam 8 malam. Ada post show juga. So korang stay je dengan Astro Arena.